السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala kewajipan kita. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan kewajipan kita solat fardu subuh secara berjemaah, dan alhamdulillah hari ini juga kita masih lagi menjalani ibadah puasa, insya-Allah. Dan kita berada di 10 akhir lah bulan Ramadan ni, iaitu yang mana malamnya mungkin Lailatul Qadar akan berlaku. Dah jumpa tak? Belum? Dah? Ada yang dah jumpa, ada yang belum? Malam ni insya-Allah. Haji Nurul Gigi pun. Jadi Lailatul Qadar ni selalu kita dengar, dan kita ulang-ulang lagi lah supaya benda tu menjadi lebih mantap lagi. Al-amru iza takarrara taqarrara. Sesuatu itu kalau diulang-ulang dia akan jadi tetap, atau akan jadi mantap. Satu, kita sebenarnya bukanlah istilahnya mencari Lailatul Qadar itu seolah-olah bila kita rasa tak dapat kot, dekat malam lain, Assalamualaikum. Kita teruskan ibadah yang biasa kita buat di bulan Ramadan itu, kita teruskan. Mungkin yang mana kita rasa Lailatul Qadar itu mungkin kita maksimalkan, mungkin, tapi belum tentu lah, belum tentu. Lailatul Qadar itu pasti, tapi nampak atau tidak, tahu atau tidak itu bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Tanda dia mudah je. Dan itu pun Allah Alam pasti tidak sebut dalam hadis yang paling jelas, iaitu paginya itu matahari terbit, kita boleh tengok direct, maksudnya tak silau. Itu tanda dia yang paling, yang sabit dalam hadis. Yang lain-lain tu mungkin ada orang yang jumpa, orang tak nampak pokok sujud, dan takut kalau dia nampak pokok sujud dia lari. Pokok sujud kan lari, dia ingatkan bukan pokok, dia ingatkan makhluk apalah pula kan. Itu orang tertentu je lah. Tapi kalau betul-betul nak tengok, tengok matahari boleh tengok. Tapi itu pun ada kebarangkalian kalau cuaca pagi itu mendung, mungkin kita boleh tengok dia matahari terlindung awan. Hari maknanya bulan-bulan biasa pun kadang-kadang ada kalanya matahari terbit, kita boleh tengok. Kita dilindungi awan, so cahaya dia tak silau. Berkemungkinan juga.
Jadi yang penting kita teruskan. Maknanya semampu mana kita beribadah pada malam tersebut, kita teruskan. Sebab kalau kadang-kadang katalah diberitahu sekalipun malam ni lah, sekejap lagi lah, malam yang besok lah, maksudnya dia sudah tentu semua orang ibadat. Walaupun kita kata diberitahu sekalipun tarikh Lailatul Qadar tu malam ni Qadar, bukan semua orang ibadat pun. Dia hanya orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala saja yang akan ibadat. Dan kalau ibadat pun bukan semua orang akan ibadat daripada lepas isyak tu tarawih sampai subuh. Tak juga. Ada juga yang akan buat sikit, lebih kurang tu, tidur. Hanya orang yang tertentu yang Allah beri taufik saja dia akan mungkinlah berterusan sampai subuh. Betul tak? Tak tahulah kan. Tak apa ni. Yang kita tengoklah sehari-harian. Maknanya manusia ni bukan kalau dia beritahu COVID pun mula-mula dulu ramai lagi SOP. Sekarang ni lebih kurang ni juga. Kali pertama punya SOP semua tak keluar rumah. Kali kedua punya dah sebahagian pelanggar dah. Kali ketiga lagi. Kali keempat manusia macam tu. Jadi terpulanglah kepada kita sendiri. Kalau kita nak, kita nak betul-betul kita usaha. Siapa yang berusaha dia dapat, insyaAllah. Tapi itu belum lagi bab-bab penerimaan. Amalan yang kita buat itu satu, diterima oleh Allah atau tidak, itu lain ni. Ada orang ada hadis yang Nabi kata ada orang yang dia puasa di siang hari tetapi apa yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Ada orang beribadah di malam hari yang dia dapat hanya menjaga malam dan mengantuk. Tak kira Lailatul Qadar ke apa. Jadi itu pun kena jaga juga. Penat-penat beribadah, memang tu malam tu Lailatul Qadar, tapi ada sebab-sebab lain. Ini bahkan amalan dia tak diterima, rugi. Kita kena menyeluruh lah. Kita bukan sekadar target satu je. Lepas tu dah cukup lah. Kalau misalnya dapat pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetaplah kita kena usaha juga lah. Dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, InsyaAllah. Sebab kalau orang yang betul-betul dia nak tiap-tiap malam, sebab bila tiap-tiap malam dia buat, confirm dia akan dapat. Kalau yang dia mencari-cari malam ni ikut kan, kemudian dapat, mungkin tak dapat. Tapi yang tiap-tiap malam buat, apalagi yang tiap-tiap malam sepanjang Ramadan, amalan ni banyak. Bukan bermakna Lailatul Qadar maknanya sembahyang sunat sampai subuh, tahajud sampai sunat. Macam sedekah boleh. Masuk tabung surau RM10 pun satu Ramadan. Cuma kalau bertepatan malam tu Lailatul Qadar, kali dah pahala dia RM10 kali 1000 bulan punya pahala. Tak sama lah dengan amalan lain. Banyak. Kita memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang pun amalan juga. Kerana malam tu Lailatul Qadar, dapatlah 10,000 bulan punya pahala memandang wajah ibu kita dengan ceria. Apa saja amalan. Terbangun dah awal pukul 3 pagi, tak larang nak pergi ambil wudu, nak sembahyang, sambil atas kata aku istighfar, astagfirullah, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah ampun. Kerana kebetulan Lailatul Qadar dapat. Kalau diterima lah malam. Dia tak semestinya kena bangun, ambil wudu, sembahyang tahajud, diri lama-lama, sujud lama-lama. Tak semestinya. Sebab buat yang tu, alhamdulillah lah, dia dapat yang tu lah. Ada orang dia favorite, suka sembahyang malam, ada yang suka baca Quran, ada yang suka zikir, mungkin ada suka sedekah, ada bab-bab sembahyang dia test dia. Nak sujud pun sebenarnya waktu pun tak bersih lah. Nak tahajud lagi lah letih.
Jadi sedekah, buat apa saja kebaikan. Ada orang mungkin suka baca kitab, ada baca Quran sikit, mengantuk. Baca kitab lah, baca kitab yang dia baca. Apa saja, apa sahaja amalan kebaikan, malam tu kalau Lailatul Qadar dapatlah pahala 1000 bulan. Tengah malam dia pergi surau, bersihkan surau ke, dapat pahala. Jenis orang ni jenis aktif ni. Kalau bapak semayang ni dia lemah sikit, dia malas sikit. Buat apa saja kebaikan, insya-Allah dapat, insya-Allah. Kalau tukar-tukar amalan, semayang sikit, lepas tu dah tak larat Quran, tak larat zikir, tak larat doa, tak larat sedekah, tak larat, buat apa saja lah. Kebaikan. Kebaikan ni banyak, kebaikan ni terlalu banyak. Hantar sahur ke rumah jiran ke misalnya, kan, ke rumah 3 biji pun dah pahala besar. Kalau kena Lailatul Qadar malam tu, kan, bagi sahur ke rumah lebih sikit, bagi jiran. Kan, ni sikit untuk apa? Sahur ke rumah ni kan bagus. Kalau kita makan sahur bagus, ada banyak khasiat lah. Pun dapat pahala. Dan insya-Allah kita sambung kita punya kitab ni. Kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Nombor 3, fasal ketiga, cara menghimpunkan khauf dan rajab, iaitu takut dan harap. Takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Cara nak menghimpunkan kedua-duanya. Adalah wajib bagimu untuk menempuh tanjakan kelima ini, yakni tanjakan pendorong, dengan penuh hati-hati dan berjaga-jaga serta berwaspada. Sebab tanjakan ini susah ditempuh. Banyak bahayanya kerana berada antara dua jurang yang menakutkan dan mematikan, iaitu merasa aman atau terlepas dari murka Allah dan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. So dia setiap benda dalam dunia ni kebanyakannya lah kita kata, dia ada pasangan. Dia ada pasangan. Baik buruk, laki perempuan, besar kecil, siang malam, banyak sikit, panjang pendek. Kan? Kebanyakan lah kita kata benda di dunia ni dia ada pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan segala makhluk di dunia itu kamu berpasang-pasangan. Langit bumi, kan? Macam-macam. Jadi dalam bab ni, dalam kita setelah tanjakan pertama, tanjakan kedua, tanjakan ketiga, tanjakan keempat, kita anggap kita dah lulus lah. So, masuk kepada tanjakan yang kelima ni, di dalam kita menempuh perjalanan kita di dunia ni untuk kita singgah di RNR yang seterusnya, iaitu RNR kubur 40 tahun sekurang-kurangnya. Lepas tu RNR mahsyar, tapi bukan RNR rest and rehat. Tengoklah, kalau kubur ni Raudatul min Riyadil Jannah, RNR rest and rehat. RNR tu Rehat dan rawat. Rehat dan rawat. Nak rehat ke nak rawat? Jadi kalau kat kubur tu kalau rehat okey, kalau dirawat oleh malaikat tu payah sikit lah. Begitu juga di mahsyar. Mahsyar tak ada rehat. Mahsyar ni Nabi pun takut. Nabi Ibrahim tu daripada mahsyar, dia punya ketakutan tu menggigil sampai jatuh tersungkur sujud di padang mahsyar. Nabi Ibrahim tu. Sebab mahsyar memang dahsyat, sangat dahsyat dia punya suasana dia. Kemudian sirat. Kalau yang balik Penang dia tahu Kecamatan Pulau Pinang, Jam, kan? Balik kampung tak faham lah. 3,000 tahun, 1,000 tahun mendaki, 1,000 tahun mendatar, 1,000 tahun baru sampai ke destinasi kita. Itu syurga lah. Jangan campak jatuh dalam
bawah Jabatan Pulau Pinang masuk laut tu neraka lah, bawah Sirat tu neraka Jahannam. So itu kita punya perjalanan semua. Setiap langkah yang kita langkah, kita sedang menuju ke kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga atau neraka. Setiap langkah, setiap hari berlalu, setiap saat atau detik, kita sedang menuju. Sedar tak sedar, suka tak suka, sedia tak sedia, entah bila sampai tak tahu, sampai ke kubur. Dia punya perjalanan ni. Jadi dia, inilah penentu dia. Penentu dia ni bumi. Penentu untuk kita punya singgahan-singgahan yang seterusnya tu, ni dunia ni, bumi ni. Cuma kita tak tahu lah bila masa kita akan. Ya, ada orang dia perjalanan ni mungkin jauh sikit, maksudnya umur dia panjang, dia sempat lagi lah. Dan ada orang mungkin tak sempat pun, umur mungkin 40 dah tinggalkan kita, 50 mungkin, 60 mungkin, 70 mungkin. Jadi dalam perjalanan menempuh tersebut untuk yang kelima ni, kata Imam Ghazali, dia ada dua jurang yang menakutkan, iaitu merasa aman atau terlepas dari murka Allah, iaitu overconfident. Bahasa mudah kita overconfident. Alah, tak apa, Allah Ta'ala Maha Pemurah kan, Pengasih Penyayang. Kau tak tahu ke cerita yang dia dah bunuh 99 orang tu? Kan, ada kisah. Lepas tu pergi jumpa satu orang, tanya, dia kata, saya dah bunuh 99 orang, dia tak jalan untuk bertaubat. Sebenarnya tak ada, tidak ada jalan bagimu untuk bertaubat. 99 orang kau bunuh, kau nak taubat lagi? Tak ada jalan bagimu. Tak ada, 100 komplit, cukup 100, dibunuh orang tu lah. Digeram macam saya. Lepas tu tanya lagi orang lain, dia kata ada di kampung sebelah pun percaya, mungkin ada orang tu boleh bantu. Pergi dalam perjalanan mati. Dalam perjalanan mati. Jadi malaikat azab turun, malaikat rahmat pun turun sekali. Sambut roh dia lah. Israel datang dengan malaikat maut, datang cabut nyawa. Lepas tu dua-dua malaikat turun, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Dua-dua. Malaikat azab kata 100 orang dia bunuh, aku punya. Malaikat rahmat kata dia kan nak pergi taubat, dia baru pergi, tak sampai lagi. Niat dia tu dah ada dah nak taubat. Maka Allah ilhamkan, kata ukur jarak dia daripada dia mati itu dengan tempat rumah dia tu, yang tempat dibunuh tu, dengan tempat yang dia nak pergi bertaubat tu, mana lebih dekat. Allah mana kisah ni saya tak pasti pula sanad dan sebagainya, tak ingat. Allah Ta'ala memendek, asalnya memang jauh lagi lah, tak sampai, tapi Allah pendekkan. Allah pendekkan, mendekatkan jarak, jadi diukur jarak dia nak pergi taubat tu lebih dekat. So milik malaikat rahmat. Itu kan itu tak boleh jadi alasan. Itu tak boleh jadikan alasan. Itu dia punya pengajaran dia lain. Pengajaran dia lain untuk orang yang memang betul-betul buat jahat macam mana sekalipun, tetap ada jalan dia bagi untuk dia bertaubat. Jangan pula kita jadikan itu sebagai apa, Allah ampun 99 100 orang dibunuh, Allah maafkan ni. Kita kira ni kot, tak pernah bunuh orang. Itu over confident pun tak boleh juga. Dan berputus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Ini jenis dia putus asa. Ambil lagu, tak ada jalan lagi nak. Ini boleh pakai yang 99 dunia 100 bunuh 100 orang tu punya alasan ni boleh pakai supaya tak putus asa. Maknanya orang yang dah bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala maafkan dia dan diberikan kepada malaikat rahmat. Ini bolehlah bagi orang yang putus asa. Yang tadi tak boleh lah. Kita tak boleh nak overconfident. Sebab walaupun kita dah melaksanakan segala kewajipan, tinggalkan segala larangan, alhamdulillah zahirnya kita sudah dapat melaksanakan. Tetapi diterima atau tidak tu yang susah. Diterima atau tidak belum tentu. Belum tentu.
Macam-macam kita dengar kisah kan, yang wanita yang alim yang diku kucing sampai mati tu kan, dengan pelacur yang beri minum kepada anjing. Selalu kan ulama buat perbandingan antara dua kisah. Jadi overconfident pun tak boleh. Sebenarnya di sini Imam Ghazali nak beritahu macam mana kita nak seimbangkan antara khauf dan raja. Maksudnya raja tu harapan, tapi jangan sampai tahap overconfident. Takut itu okey, tapi jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Adapun rajak dan khauf ialah di antara kedua itu, jika engkau hanya mementingkan rajak sahaja, nescaya engkau akan jatuh ke jurang merasa aman, yakni tidak takut. Sedangkan tidak ada yang merasa aman dari murka Allah kecuali orang yang merugi. Dan jika engkau hanya mementingkan khauf, yakni takut sahaja, tentu engkau akan terperangkap kepada perasaan berputus asa. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Jika engkau himpunkan rajak dan khauf, maka sebenarnya itulah jalan yang lurus yang ditempuh oleh wali-wali Allah dan oleh orang-orang pilihan yang disebut dalam ayat, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Artinya, sesungguhnya mereka bersegera mengerjakan kebaikan dan berharap kepadaku kerana menginginkan pahala dan takut dari seksa, dan mereka merendahkan diri terhadapku. Raghabau wa rahaba. Jelas. Ayat itu jelas. Raghabau tu dia berkeinginan, berharap. Rahaba takut. Jadi dua jelaslah Quran itu sebut dua-dua sekali dalam keadaan berharap dan takut. Dengan demikian maka sudah jelaslah bahawa tanjakan ini ada 3 jalan, sebagaimana telah disebutkan, iaitu merasa aman dan berani, berputus asa, serta khauf dan raja. So dalam bab ni manusia ni ada 3 jenis. Sama ada manusia yang overconfident atau manusia yang jenis putus asa punya. Dan yang ketiga, dia gabungkan kedua-duanya. Dia ada harapan kepada Allah, dan dalam masa yang sama dia pun tak takut. Dia gabungkan kedua-duanya tengah-tengah. Tidak tafrid, tidak ifrat. Maksudnya tidak terlalu overconfident dan tidak berputus asa. Di tengah-tengah. Kena ada rasa sikit confident tu, kena ada. Tak boleh overconfident, tak boleh. Confident tu kena ada lah. Kalau tak confident susah. Tapi overconfident tu tak boleh juga. Dan putus asa tu maknanya dia takut lah. Jadi terlalu takut sangat pun tak boleh. Ataupun langsung tak takut pun tak boleh. Jika engkau terjebak dan terperangkap ke dalam salah satu daripada 2 perkara, yakni merasa aman dari seksa dan putus asa dari rahmat Allah, nescaya engkau termasuk orang-orang yang celaka dan binasa. So yang pertama, yang kedua, dua-dua celaka dan binasa. Yang ketiga tu iaitu menggabungkan antara rajak dan khauf, dan harap dan takut. Kerana faktor-faktor untuk terdedah kepada 2 perkara tersebut adalah sangat banyak, dan pada umumnya lebih menyeronokkan, walaupun pada hakikatnya hal itu adalah menyakitkan. Sebab apa? Faktor-faktor untuk terdedah kepada 2 perkara tersebut sangat banyak, dan pada umumnya lebih menyeronokkan, walaupun pada hakikat hal itu adalah menyakitkan. Orang yang overconfident ni macam seolah-olah tak takut pun. Dan dari satu sudut nampak macam seronok, tapi sebenarnya sebaliknya ada perkara yang menyakitkan atau ada bahaya dia lah. Begitu juga terlalu putus asa sekalipun, dari satu sudut nampak macam okey, tetapi sebenarnya tak okey.
Jika kau hanya mengingat bahawa Allah adalah sangat luas rahmatnya, banyak kurnianya, sangat kasih sayang terhadap makhluknya, maka ianya akan menjadikan dirimu berasa aman dan terlepas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana perasaan tersebut hanya akan menghilangkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, sehingga engkau akan berani mengerjakan maksiat. Dia biasa manusia. Kita sekolah dulu kan, cikgu ni garang gila. Cikgu ni okey. Ada cikgu yang minus kan, semua murid selamba je. Tak pernah marah, tiba-tiba dia mengamuk. So ada cikgu yang jelas dia baru lalu je, semua dah tahu macam apa. Itu manusia biasa. Jadi Allah ni dulu, Allah ada sifat-sifat yang bila tengok dari satu sudut, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa dan tengok satu sudut. Di sudut yang lain Allah juga Al-Muntaqim, Maha menyiksa, Maha menyiksa. Al-Qahhar, Al-Jabbar, itu sifat-sifat yang kalau disandarkan kepada manusia, kita kata negatif lah. Tapi Allah ni dia tak disifatkan positif negatif. Yang sempurna ni ada semua. Macam apa, sombong, takabur, riya, itu Allah boleh. Itu hak Allah. Sebab tu kita diharamkan riya, takabur semua, sebab itu hak Allah. Hak Allah. Kita tak boleh. Allah Ta'ala memang dia membesarkan diri dia. Apa, menceritakan kebesaran dia kepada makhluk dia kan. Kita tak boleh. Jika Allah Al-Muntaqim, dia Maha menyiksa, itu menunjukkan satu kesempurnaan. Kalau dari satu sudut kita tengok, dari satu sudut, takkan Tuhan Maha menyiksa? Kan Tuhan tu baik. Maknanya dia Maha menyiksa bagi orang yang layak disiksa. Dan kita di Malaysia ni pun kita ada badan-badan yang akan membantu kita, dan ada juga badan-badan yang akan menangkap. Kita polis yang sekarang kan, kalau kita buat salah. Sebaliknya, jika kau hanya mengingat bahawa Allah sangat maha kuasa dan maha pengatur dan maha hebat, serta sangat teliti dalam menghisap wali-walinya dan pilihan-pilihannya, maka engkau boleh jadi akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai akibatnya rajakmu ataupun harapanmu akan hilang sama sekali. Maha Al-Muntaqim itu sudah cukup lah. Maha menyiksa. Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Qahhar, itu sifat-sifat, dia panggil sifat apa? Sifat Jalal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari satu sudut, sifat Allah ni ada dua, satu dipanggil Jamal, satu dipanggil Jalal. Sifat Jamal Allah Ta'ala ni sifat yang dari satu sudut lah kita tengok dia positif. Kalau sifat Jalal ni, walaupun tak bolehlah kita sandarkan kepada Allah, tapi dari sudut kita kalau kita tengok, dia macam negatif lah. Maha menyeksa, maha sangat keras siksaannya, itu kan Allah. Tapi bagi Allah satu kesempurnaan. Kita tak ada kata itu mutakat Tuhan Maha Menyeksa, pada tak boleh. Itu satu kesempurnaan Allah Ta'ala. Apa yang paling baik adalah jika engkau melaksanakan kedua-duanya, iaitu dengan sangat berharap kepada rahmat Allah, sebab ibadah kita amat sedikit dan takut kepada seksa, kerana Allah sangat maha berkuasa. Sememangnya untuk menempuh jalan ini adalah sangat sukar, tetapi ianya adalah jalan yang paling selamat dan nyata yang mesti ditempuh untuk membawa diri seseorang kepada ampunan dan ihsan. So apa urusan pun kita buat dekat dunia sama je kan. Kita nak buat apa pun ada satu sudut dia memang macam seolah-olah tak menyokong kita dan kita akan putus asa. Tapi dari satu sudut yang lain, dia ada dia punya penolong dia, yang menyebabkan mungkin kita akan timbul rasa semangat untuk melaksanakan. Kita nak
Sebab apa saja orang nak, contohnya orang tu nak apa ni, mengaji sampai PhD misalnya. Contohlah. Jadi bukan satu benda yang mudah, nak tunggu bertahun. Atau duit yang dihabiskan untuk dapat PhD berapa puluh ribu, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, ambil degree, ambil master, ambil PhD, apalagi kalau di luar negara ya, bukan senang. Ini kalau orang yang jenis putus asa, ayalah, bertahun nak tunggu, buang duit dia. Bunsiu tu pun tak belajar pun, dia bagi hiasan. Bunsiu Honda tu tak sekolah pun, kayu-kayu. Memang nampak dia punya apa, kesusahan tu ada lah, nak tunggu masa. Tapi dari satu sudut yang lain, bunsiu tu kat dunia berapa orang saja. Bunsiu tu kat dunia semua orang bunsiu kan. Tak semua orang boleh jadi macam bunsiu sikit dia pun kan jadi. Kebanyakannya tu kan, bolehlah kerja macam biasa, operator ke apa, kitab kan. Tapi kalau dah PhD, start dia gaji dah berapa dah kan. Dia apa, dia punya pendorong dia tu ada lah, dulu ada. Apa benda pun kita buat, lihat dari sudut ni akan menaruh kita anak-anak susah lah. Tengok dari sudut yang lain, ini kalau PhD gaji ke start berapa ribu lah kan. So, semua benda dalam dunia ni pun ada dia punya pendorong dia dan ada penghalang. Pulanglah kita nak, macam mana kita nak seimbangkan kedua-duanya. Maksudnya kalau kita lihat satu sudut sahaja, ya, maknanya kemungkinan kita akan gagal. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya mereka memohon kepada Tuhan mereka, takut akan murkanya dan berharap akan rahmatnya. As-Sajdah ayat 16. Banyak ayat lah. Kemudian Allah Subhanahu berfirman lagi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya tidak mengetahui seseorang atas apa yang disimpan untuk mereka daripada apa-apa yang menjadi buah mata sebagai pahala atas amal mereka. As-Sajdah ayat 17. Allah kata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Maksudnya tidak ada diri yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati ayun, sebagai penyejuk mata. Maksudnya istilah dia, benda yang kita suka tu namanya sejuk mata memandang, benda yang menyenangkan hati kita lah. Maksudnya biasanya kan, biasa kita dalam perkataan sejuk mata memandang tu min qurrati ayun. Jaza bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya itulah mudahnya, syurga yang kita lihat dari satu sudut, syurga yang akan menanti kita, yang akan diberikan kepada kita itu memang kalau ditunjukkan lah, ditampakkan semua orang kan berebut. Tetapi di dalam perjalanan kita di dunia nak menuju ke syurga tu payah sikit lah. Maksudnya kena tunaikan segala kewajipan, sembahyang 1 hari 5 kali, kemudian kena datang bulan Ramadan pula, puasa, tarawih. Lepas tu datang yang berharta kena bayar zakat, dan kena kalau ada cukup kemampuan pergi haji. Tu tak boleh, ni tak boleh. Benda-benda yang memang dalam diri kita pun ada dua. Satu yang akan mendorong kita dah belajar sebelum ni, iaitu malaikat. Kemudian akal dan ilham-ilham yang baik dari Allah. Satu sudut pula nafsu, syahwat, syaitan dan juga ilham yang buruk. Itu dia berperang. Jadi maknanya untuk mendapatkan syurga tu memang agak susah sikit lah. Ini kalau nak akan turunkan nafsu syahwat, memang dia nak relax lah. Nafsu syahwat ni memang diciptakan khusus untuk tak suka kepada ketaatan, tak suka kepada ibadah. Dia kalau boleh tak semayang langsung pun, 1 hari seminggu sekali pun okey pula tu. Kalau boleh dia nak macam tu, puasa tak payahlah, setahun sehari pun cukup lah, ni sebulan lah. Lepas tu dah puasa-puasa penat tak ada di kampung lah, tambah lagi pula lah.
Ya. Ada orang COVID ni pun masalah juga. Ada orang sampai kalau yang tak terima tu bunuh diri pun. Tak boleh nak terima COVID ni kan. Baru jual lah. Aku cakap mufti mana ayat daripada hadis daripada Quran kata pentas negeri haram. Mana nak tunjuk kata punya lah apa? Tak gerak tu tak dapat balik kampung tu. Ya. Ujian juga. Memang setiap zaman tu akan datang ujian lah. Zaman Sayyidina Umar pun ada ujian tahun kan. Puluh-puluh ribu atau ribu orang mati. Zaman apa, tak jauh kot zaman mak ayah kita atau datuk nenek kita zaman Jepun. Dia orang hadapi zaman Jepun, zaman tu berapa lama tu. Kan sebelum Jepun tu British macam-macam. Lepas tu relax sekejap, oh kita kena COVID je pun kan? Setiap akan ada tu. Setiap zaman nanti jangan ada dia ujian-ujian dia. Jadi itulah, sudah tak sedar setahun juga kan. Dah tahun lepas tak ada balik, tahun ni pun kita tak ada balik. Raya haji dah ada tunggu kan. Tak tahu masih silap raya haji pun ada balik. Ujian lah, ujian. So jangan berputus asa dan jangan terlebih berharap ledah je. Kena bayar 10,000. Jadi ujian-ujian yang kita hadapi ini insya-Allah kalau kita bersabar menghadapinya akan ada balasan dia lah yang menanti kita. Teruskan macam biasa lah amalan kita dan sebagainya, teruskan insya-Allah akan ada. Dia setiap perkara yang menyusahkan kita tu ada pahala. Dalam hadis tercucuk duri sekalipun akan ada balasan dia, akan diampunkan dosa. Tercucuk duri. Ini lagi tercucuk COVID atau tercucuk vaksin. Tercucuk vaksin insya-Allah ada dia punya balasan dia juga lah. Maksudnya Allah tahu kita punya sakit kepala pun ada dia punya balasan dia. Maksudnya kita sakit kepala maka ada dia punya kafarah dia. COVID ni pun salah satu ujian. Kita sabar insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis kursi yang bermaksud Allah Taala berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-Ku yang saleh apa-apa yang tidak dapat dilihat di dunia dan tidak dapat didengar di dunia dan tidak tercipta oleh hati-hati manusia, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nikmat yang Allah sediakan di syurga selain daripada yang disebutkan dalam Al-Quran itu sikit je pun. Tetapi ada banyak lagi nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata manusia. Maknanya bandingannya itu memang tak ada bandingan lah. Cuma kadang-kadang Allah sebutkan dalam syurga buah delima, pisang, kurma, bidadari, sungai-sungai, susu, sungai arak, sungai madu. Itu yang disebut sikit je pun. Ini yang nikmat yang tak pernah kita tengok disediakan di akhirat, tak pernah dengar dan tak pernah terlintas di hati sekalipun. Nikmat di syurga. Maknanya surprise lah, surprise. Kat dunia ni pun dah banyak lah pun kita tengok kan. Apa yang ada di dunia ni semua akan ada di akhirat dan gandaan dia 70 kali ganda. Sini mungkin ada musang king lah, sana tak tahu ada peking tak tahu lah. Contohnya lah, apa sahaja yang ada di dunia ni akan ada di akhirat, tapi dia punya kualiti dia 70 kali ganda. Dan ada lagi banyak lagi yang kita mungkin tak lah, kita bukan mungkin, memang kita tak pernah tengok di dunia ni, tak pernah dengar dan tak pernah terlintas sama hati. Nikmat-nikmat dia macam mana rupa tu Allah. Quran, hadis dulu hadis tu sahih. Perhatikan sedalam-dalamnya tentang keterangan-keterangan tersebut dan bersiap-siaplah serta bangkitlah untuk menempuh jalan yang sukar tetapi baik ini, sebab ianya tidak akan dapat dicapai dengan mudah. Dan Allah jualah yang memberi taufik. Macam mana? Malam tadi tahajud sepanjang malam kan? Kita buka soalan. Kita buka soalan insya-Allah. Kita kena sangka baik.
Sebelum akhir ni kan, memang semua puluh habis tahajud. Ada soalan? Ya, Pak. Dia makna masjid itu dia lebih luas lagi lah daripada sekadar tempat untuk solat. Jadi ada pembahasan lah dalam kitab fiqh. Apa itu masjid? Jadi masjid ni ialah berasal daripada suatu tanah atau bangunan lah. Tanah atau bangunan atau kedua-duanya sekali. Asalnya tak ada bangunan lah. Asalnya bumi ini tak ada bangunan. Manusia datang, manusia bina bangunan. Asalnya tanah. Cuma disebut juga bangunan sebab bila manusia bina bangunan tu dia bertingkat-tingkat. Boleh jadi masjid tu di tingkat 10 boleh jadi. Jadi bila dia roboh, tanah bukan masjid, bangunan yang tingkat 10 contoh. Sebab tu dia ada kadang tanah, kadang bangunan saja dan kadang dua sekali tanah beserta bangunan. Jadi dia asalnya sejak bila tu saya tak pasti, cuma dia ada satu hukum di dalam kitab fiqh, manusia itu boleh memiliki tanah. Salah satu dengan cara dia dipanggil ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati. So dia jumpa tanah tu, dia usahakan tanah tu milik dia. Salah satu cara zaman dulu. Zaman sekarang saya kata tak mungkin lah. Contohnya kalau tanah di Selangor atau di KL itu milik raja Sultan ber. Betul tak? Betul. Kerajaan lah. Kalau Selangor lah. Dan tak ada orang boleh klaim saya jumpa tanah ni, saya punya. Betul. Mesti milik kerajaan. So kalau dia nak, dia beli tanah. Bila dia beli tanah, jadilah milik dia. Atau dia dapat melalui pewarisan, memang tanah tu milik dan bapa dia ataupun datuk dia yang dulu-dulu yang mungkin beli tanah atau diberi tanah milik. Betul lah. Sekarang ni kan ada tanah kerajaan dan tanah milik sendiri. Jadi bila dia ada tanah, maka dia sama ada kerajaan atau persediaan, dia mewakafkan sebagai masjid. Saya wakafkan tanah saya ni, katalah 100 kali 100 kaki, 100 kaki, 100 kaki, saya nak wakafkan jadi masjid. Maka ini dari segi hukum lah, maka diterima wakaf tersebut oleh pihak yang berkuasa kawasan itu, maka baru jadi masjid. Walaupun belum didirikan bangunan bentuk masjid sekalipun. Kerana ukuran tanah tu bermula pada dia wakaf dan diterima wakaf dia itu dengan ada penerima. Ya, kerana ada wakaf ditolak. Jadi jadilah masjid walaupun tak bina bangunan sekalipun. Jadi ketika itu dah boleh dah dituntut siapa yang masuk di dalam tu dituntut tahiyatul masjid.
Dan kalau dia masuk itu niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Kalau bernazar untuk i'tikaf, nazar wajib, maka boleh di situ. Dan ada larangan-larangan dia lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, wanita yang haid tak boleh masuk situ, tak boleh duduk menetap situ. Lelaki yang dah besar pun tak boleh. Dia berlaku hukum masjid. Okay. Kemudian satu lagi, dari sama lah dikiaskan bangunan pun sama. Ada orang dia dah bina bangunan, dia wakafkan bangunan itu sebagai masjid. Jadi masjid. Cuma dia akan timbul masalah. Katakanlah satu daerah, satu qaryah itu semua orang nak wakafkan tanahnya jadi masjid. Nanti akan jadi 10 masjid. Bila 10 masjid, dia akan timbul perpecahan. Sebab zaman Nabi, masjid Tirar tu dalam surah Taubah ayat-ayat akhir tu, Allah Ta'ala bahas suruh roboh. Yang buat masjid tu orang munafik. Tujuan dia tak dapat cara macam mana nak merosakkan Islam ni dengan cara yang ni lah. So dia buat dengan cara baik. Kononnya dia buat satu masjid lagi. Dia buat satu lagi masjid dengan tujuan pecah dua. Dengan tujuan pecah dua orang Islam. Sebagian akan sembahyang di sini, sebagian sini. Di situ Allah Ta'ala perintah suruh umumkan masjid. Tak boleh ada dua masjid dalam satu, dia akan macam belah kan. Jadi di situ kerajaan kita pun tahu lah benda tu. Sebab tu setiap qaryah satu masjid. Tak boleh, walaupun dia nak wakafkan, berarti akan dinasihatilah oleh pihak kerajaan. Sebab bila sekarang, di zaman sekarang, bila waktu dia nak wakafkan di kampung-kampung sini kan, orang banyak tanah, maka kerajaan pihak agama lah, Majlis di Selangor, Majlis atau Jais, dia dua lah majlis agama. Biasanya kalau buat wakaf, majlis agama. Kalau macam jabatan agama, dia pelaksanaan. Jadi kalau buat wakaf ni, majlis agama Majlis. Kalau Selangor, Majlis KL, Mawid. Jadi dia akan tengok. Kalau perlu dia adakan dua masjid, maka dia akan terima jadikan masjid. Sebab berkemungkinan, sebab salah satu tujuan dia salat Jumaat lah. Penuh kan. Sekarang ada muqarrabin penuh. Tapi tak pastilah Sungai Besi punya masjid dengan muqarrabin tu satu qaryah ke atau bersingan qaryah. Saya tak pastilah yang orang kerajaan tahulah. Kalau berlainan qaryah, lainlah. Kalau satu qaryah, maknanya dibuat dua masjid kerana penuh lah. Masjid tu penuh, buat satu lagi. Pada penduduk kan, dilihatlah dari sudut tu. Mana ada keperluan, baru diterima lah, jadikan sebagai masjid. Kalau tak, mungkin dia akan cadangkan, tak apalah kamu niat wakaf tu dah baik dah. Mungkin kita jadikan tanah ni sebagai wakaf kubur, atau wakaf apa sajalah. Wakaf ni bukan semestinya masjid, macam-macam boleh. Wakaf sebagai madrasah, tempat belajar, jadikan mana tahfiz ke apa ke, boleh wakaf. Wakaf kan pakai pustakaan pun boleh, tak ada. Yang penting bila dah wakaf, jadi manfaat tu untuk orang ramai lah, semua orang boleh. Jadi yang berstatus masjid sahaja yang akan ada hukum-hukum masjid seperti tadi, iaitu dituntut tahiyatul masjid, kemudian sah i'tikaf dan dapat pahala i'tikaf, dan yang dilarang seperti wanita yang haid, orang lelaki yang berjunub, semua tak boleh masuk, itu baru berlaku. Kalau tak berlaku. Okey. So jadi sekarang kita ada apartmen, ada kondo macam ni kan. Penduduk semakin padat. Lepas tu nak pergi masjid pun jauh. Maka diwujudkanlah surau-surau, atau dipanggil musalla atau surau, apa sajalah istilah dia. Di komplek-komplek ada surau kan. Jadi itu hanya sekadar tempat sembahyang saja. Bermakna dalam hadis Nabi kata, aku diberi satu rahmat atau pemberian oleh Allah Ta'ala, antaranya umat aku ni dibenarkan solat di mana sahaja. Seluruh bumi ini boleh solat, kecuali macam tempat-tempat bernajis, itu sebab lain lah. Kawasan yang bernajis itu tak boleh sebab najis, itu bukan sebab apa. So di mana saja kita nak solat, boleh solat. Di hutan ke, padang pasir ke, atas laut tu yang wali-wali ke lah, dia tak tenggelam kan, dia kata air. Orang biasa jangan cuba nanti tenggelam. Jadi di mana saja nak sembahyang boleh, tak semesti. Tapi kalau orang Yahudi dengan Nasrani dulu tak boleh sembahyang ni, selain daripada dia punya gereja dengan dia punya bi'ahnya.
Umat dulu tak boleh. Dia kena semayang, dia hanya kena di tempat ibadat dia saja. Orang Yahudi tempat dia, orang Nasrani tempat dia. Islam, umat Muhammad, di mana sahaja dia nak semayang, boleh semayang. Tapi kalau dia semayang di masjid, dia niat iktikaf, dia dapat pahala. Tak sama dengan dia semayang di tempat lain, di rumah ke, di padang pasir ke, di hutan. Itu kadang-kadang bila dalam situasi tertentu kita semayang lah kan. Kita tak perlu cari masjid. Kalau dia orang, kena juga cari masjid. Tapi dia orang pun tak semayang 5 waktu. Dia orang semayang seminggu sekali je. Itu kan. Kena pergi masjid. Kita 1 hari 5 waktu, setiap kali nak kena pergi masjid, payah kan. Jadi beza tu. Sembahyang dengan masjid beza. Maknanya masjid itu lebih luas daripada tempat sekadar hanya tempat sembahyang. Tapi memang tujuan utama masjid itu memang untuk sembahyang lah, tujuan utama dia. Jadi kita kena tahu tempat tu masjid ni tidak diwakafkan sebagai masjid atau tidak. Dan kadang-kadang wakaf juga tapi tak sampai tahap masjid. Dia wakaf juga. Jadi ada khilaf di sini antara musalla dengan masjid. Saya nak wakafkan sebagai tempat sembahyang, maka adakah dia berlaku hukum masjid atau tidak? Ulama khilaf. Orang kata tak berlaku. Sebahagian orang kata tak berlaku. Sebab apa? Nanti orang akan, dia ada rumah besar banglo, ada bilik kecil satu rumah, saya wakafkan sebagai tempat sembahyang. Jadi masjid ke tak? Kalau jadi masjid, semua orang boleh masuk rumah ni. Itu masalah dia. Kalau tak, orang tu senang je. Buat apa aku nak pergi iktikaf di masjid, semayang di masjid, aku wakafkanlah bilik kat rumah aku ni sebagai masjid, jadi masjid. Lepas tu dia semayang jemaah situ, iktikaf situ, semua situ. Boleh? Tak boleh. Kalau betul jadi masjid, orang lain boleh masuk. Sebab wakaf ini kita memindahkan hak milik kita kepada Allah. Maksudnya kepada Allah tu siapa saja boleh guna. Aku wakafkan lah bilik aku tu, aku jadikan masjid. Ya ke? Jauh satu kampung kita pergi. Dia tak boleh halang. Bila dia kalau betul berlaku hukum wakaf tu, dia tak boleh halang orang lain daripada masuk situ. Kalau dia halang, dosa. Itu masalah dia. Betul orang kata kalau kita sesuka hati mewakafkan satu tempat jadi masjid, akhirnya macam tadi isu dia. Dia wakafkan bilik dia sebagai masjid, akhirnya dia iktikaf situ, tahiyatul masjid situ, semua situ. Tak dapat pahala masjid masa. Tapi dia kena ingat semua orang boleh masuk situ dan dia tak boleh halang. Kalau dia halang, berdosa. Sebab tu dia kata kalau orang tu sekadar mewakafkan sebagai tempat solat, dia tak jadi masjid. Tak jadi masjid. Dia jadi tempat solat walaupun dia wakaf. Sebab apa? Di sini kita ada jabatan agama, majlis agama yang akan menerima, maknanya walaupun dia nak wakaf jadi masjid, okey, jabatan agama akan bersyarat, okey, perlu kan? Kalau perlu kita terima, kita buat masjid. Mungkin sebab penuh jemaat tak cukup, kita buat. Kalau dia kata tak perlu lah, tak apalah, wakaf sebagai musalla saja, surau saja, okey, maka dia tak berlaku hukum masjid. Maka walaupun wakaf tapi hanya sekadar musalla tapi bukan masjid, maka tak ada tuntutan dia tu masjid, iktikaf tak dapat pahala, dan kalau nazar tak sah. Wanita yang haid boleh masuk, orang tunai boleh masuk, sekadar tempat solat je. Isu dia timbul, contohnya orang tu dia tak tahu kan surau tu masjid ke tidak. Selalunya bukan lah, selalunya bukan. Tapi kadang-kadang dia punya building ni tu, kita ni kadang tengok bentuk ada kubah dan ni masjid ni, belum tentu lagi. Mungkin dia hanya sebagai surau saja. Macam tempat saya lah, saya punya merasa masjid besar, betul nampak memang betul masjid lah. Tapi dari segi hukum status daripada jaiz majlis agama, baru musalla Jumaat. Musalla Jumaat. Maka tak ada tuntutan tahiyatul masjid. Bila kita bantu buat apa ibadah apa ni, sudah ke masjid, kita terjatuh ni. Tak ada tuntutan. Okey, isu dia macam ni. Okey. Isu dia apabila satu orang tu dia masuk satu surau dan dia tak tahulah hukum kan, dia pun sembahyang satu masjid, sedangkan tu bukan masjid, maka dia tak dapat pahala tahiyatul masjid, tapi dia dapat pahala sembahyang sunat mutlak. Dapat sembahyang sunat mutlak punya pahala. Isu dia bila waktu yang dia masuk tu waktu yang diharamkan. Contoh dalam pasar kan tak boleh sembahyang sunat, haram.
Jadi kecuali beberapa solat boleh, dia tak semua, tak semua solat yang diharamkan, bukan semua. Dia ada beberapa solat saja yang haram. Katalah, jumpa pukul benar kat mana? Dekat surau. Surau. Dia tak tahu, dia tahu surau, tengok kawan dia tak sampai lagi, dia pun tahiyatul masjid. Sedangkan ketika itu diharamkan solat. Tetapi tahiyatul masjid tak haram kalau di masjid. Solat tahiyatul masjid tak haram. Waktu yang diharamkan ni, tahiyatul masjid tak haram. Sebab apa yang diharamkan tu hanya solat yang tak ada sebab, solat yang sebabnya belum berlaku. Contohnya yang tak ada sebab, solat hajat, solat istikharah, solat mutlak, ini yang haram. Kalau tahiyatul masjid, bila-bila boleh masuknya masjid solat. Tahiyatul wudu, lepas wudu, bila-bila boleh solat. Kemudian kau boleh ba'diyah, nak qadha, misalnya qadha kau boleh ba'diyah, atau qadha solat fardu. Ini semua boleh. Ini semua boleh. Ini kena tahu apa fiqh. Maknanya antara solat yang diharamkan 5 waktu tu ialah solat yang tak ada sebab, ataupun sebab belum berlaku. Maksudnya yang contoh sebab belum berlaku, solat hajat lah. Kita ada hajat minggu depan nak pergi umrah ke apa, dia solat, minta hajat supaya dimudahkan. Itu tak boleh pada waktu tu. Kemudian istikharah, nak pilih kan ia taubi pun tak boleh. Solat taubat saja pun tak boleh. Solat apa lagi mutlak pun tak boleh. So termasuklah tahiyatul masjid yang di bukan masjid. Bila bukan masjid tak ada tuntutan. Bila tak ada tuntutan, dia semayang, jadi seolah-olah semayang mutlak. Solat mutlak haram, tak boleh. Itu isu dia. Jadi untuk hati-hati lah, untuk mengelakkan daripada terjadi kita, ni masjid ke tak masjid, lepas ni dah tahu kan ilmu kan. So kita masuk mana-mana yang kita confirm itu masjid tak apa, yang kita tak tahu ini masjid bukan. Jadi kita ambil wudu, kita niat tahiyatul wudu, kita semayang. Bila katakanlah memang masjid kebetulan, dapat dulu lah tahiyatul wudu dan tahiyatul masjid. Tapi kalau bukan, kita selamat lah. Sebab itu kita jadi dapat pada tahiyatul wudu je, tak masalah. Boleh. Dan etikaf itu bahaya. Kalau etikaf biasa, dia niat etikaf kan, dia masuk, dia niat etikaf. Dia niat etikaf, kebetulan bukan masjid, tak apa, tak ada pahala etikaf tu je. Tapi kalau dia nazar etikaf, lepas tu dia pun, aku nazar 10 malam terakhir ni nak etikaf di masjid, dia bawa pergi surau, maka tak terlaksana nazar dia, tak sah nazar dia. Kalau dia pergi muqarrabin, mungkin sah. Jadi bila dia dapat tahu kata ini bukan masjid, dia punya nazar dia tak sah, dia kena bayar kafarah nazar. Kafarah nazar, menikahkan hamba, atau puasa 3 hari, atau bagi makan 10 orang miskin. Itu kan dia menazar nak etikaf, jadi wajib pergi kat surau pula tak sah. Dia agak panjang sikit lah bab ni. Bab ni agak panjang. Malaysia aja ada banyak surau. Malaysia, negara lain semua masjid. Satu kampung 3 masjid. Kita ni masa kerajaan tak nak ada 2-3 masjid dalam satu Korea. Dia kan masjid bumbung biru, masjid bumbung hijau kan. Dia selalu jadi macam tu nanti. Dia setiap parti politik tu nanti akan ada dia punya masjid di sini. Itu yang dia tak nak. Benda tu tak nak berlaku perpecahan. Nanti dalam khutbah 5 dia cerita hijau je. Yang ni pula khutbah 5 dia cerita biru je kan. Tu ada yang baru pula merah pula kan. Dia tak sama masjid satu. Dalam bab agama kita satu. Dalam bab politik mungkin lain-lain, tapi dalam bab agama kita tak ada cara. Mana apa sekalipun, dalam bab agama kita kena satu-satu agama Islam. Itu dia punya kerajaan punya inisiatif lah. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Ada lagi kan soalan? Cukup Jadi setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik itu belum ada salah, minta ampun kepada Allah, maaf semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita faham apa yang disampaikan. Nah, kita tangguh dengan kafarah tulis subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.